telah difardukan, sebut dah dalam pertemuan yang lepas, yang ni jadi khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata wajib berwasiat, ada ulama kata sunat berwasiat. Mazhab kita Syafi'i, kalau tak ada apa-apa yang kita tinggalkan ataupun perlu diselesaikan oleh waris, maka mazhab kita Syafi'i sunat berwasiat. Tapi kalau ada hutang contohnya, ada perkara yang perlu diselesaikan oleh waris, maka yang tu ittifaq ulama mengatakan wajib berwasiat. Sebab bila kita berwasiat, ada perkara yang tak selesai ketika kita hidup. Boleh jadi hutang, walidnya hutang lah kita sekarang ni. Ataupun boleh jadi juga kita ni orang kepercayaan dalam masyarakat. Jadi ada orang tinggal barang pada kita. Yang tahunya kita ya. Bini tak tahu, adik-beradik anak pun tak tahu. Jadi bila kita nak meninggal, wajib berwasiat. Tapi kalau dalam keadaan biasa, yang tu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunat. Kita Syafi'i sunat bila kita tidak ada perkara yang perlu diselesaikan oleh orang hidup. Allah Ta'ala sebut telah difardukan atas kamu. Kamu tu siapa? Orang mukmin. Apabila hadir seorang kamu oleh mati, yakni oleh sebab mati. Kalau yang hadir tu mati, tak sempat dah lah nak berwasiatnya. Idza jaa ahadakumul maut, bila yang hadir itu mati, maknanya tak ada dalam masa nak bagi wasiat. So wasiat sini diperintahkan supaya kita beri ni, walaupun ayat guna hadara ahadakumul maut. Maut tu fa'il lah orang mengaji. Ahada tu adalah maf'ulun bih. Bila mari mati, sini maknanya asbabuhu, asbabul maut, sebab-sebab mati. Ataupun alamatuhu, ataupun tanda-tanda nak mati. Apa benda? Sakit contohnya. Mari sakit yang dibimbangi matilah. Sakit boleh jadi sakit biasa, batuk biasa, demam biasa dengan Panadol 2 butir pun hilang. Tu dia panggil bukan sakit yang boleh jadi sebab mati. Ni sakit ni nampak tak ada harapan dah nak sembuh. Maka pada masa tu mazhab kita Syafi'i sunat berwasiat kalau tak ada apa-apa yang perlu diselesaikan oleh waris. Kalau ada, ittifaq ulama wajib berwasiat. Beritahulah pada bini kita, pada anak-anak yang dah besar dah, beritahu kita ada hutang dengan fulan bin fulan. Banyak mana? 100,000. Nengung lagi. Nak cari mana 100,000? Dia nak mati dah, tak apa, selesai dia. Waris pula kena pandai-pandai. Dia serah tugas, serah apa? Button kan dipanggil. Kalau jenis 4 kali 100 meter kat serah button. Aku tak sempat dah nak selesai ni. Masa hidup duk bayar dah, tapi tak sempat juga nak habis. Ada baki lagi 50,000. Waris ni. Kena nilai tu harta yang ditinggal, aset yang ditinggal tu. Nak selesai hutang dia. Yang tu yang keberapa tu sebut dah dalam minggu lepas. Duduk nombor 2. Selepas tajhizul mayyit. Selepas menyelesaikan urusan si mati tu, gapo keperluan dia? Apa keperluan keluarga apa Cajuk Kelantan pula? Apa benda keperluan mayat tu dulu? Kain kafan dia. Lepas tu kalau kena sewa kereta, bayar sewa kereta. Pemandu tu pun kena bayar juga, bayar dulu.
Apa lagi? Penggali kubur kena bayar juga. Bayar penggali kubur. Lepas tu apa lagi? Orang yang mengusung kena bayar. Bayar dulu, selesai dulu yang tu. Adapun nak bayar kepada orang nak buat tahlil, tu tak masuk. Nak pinggan talqin, sini ada ke pinggan talqin? Ke tak ada zaman kita pinggan talqin? Tak ada. Zaman saya kecil-kecil dulu di Kelantan dah. Di sini wallahu alam lah, zaman tuan-tuan kecil dulu ada ke tidak. Kalau di Kelantan dulu ada dipanggil pinggan talqin. Pinggan talqin ni biasanya ahli keluarga si mati bagi kepada tok-tok guru lah, ataupun ustaz-ustaz, tok-tok imam, yang dia minta tolong baca talqin kepada si mati. Pas baca talqin orang dulu-dulu bukan hari pertama selepas mati saja. Kadang-kadang dia suruh orang ni betul-betul selepas daripada ke bumi. Orang ni pula esok pergi baca talqin juga. Cuma dalam pinggan talqin tu dia adalah benda hadiah dia bagi kepada apa? Kepada pembaca talqin tu. Dalam tu juga ada sampul. Gitu. Sampul tu dulu RM5 besar lah, RM10. Tu biasalah, benda-benda gitulah dihadiahkan. Yang tu tak termasuk. Yang tu sunat saja. Tak termasuk tu maksudnya tak boleh kita nak ambil daripada peninggalan si mati. Urusan dia mati tu je. Kayu kau kena beli nak tutup liang lahat dia, ataupun kena bayar tanah kubur tu kena bayar katakanlah. Tu urusan tu kena selesaikan dulu. Tu yang pertama. Lepas tu selesai hutang. Berapa ditinggal tadi? RM50,000. Nilai aset dia ada berapa? Aset dia tak banyak, ada RM10,000 je. RM10,000 tak cukup, RM40,000 waris tanggung. Ikhtiar cari RM40,000 lagi. Lainlah kalau aset dia ada RM100,000, tak apa, beres. RM50,000, RM40,000 lagi bayar untuk hutang dia. Lepas tu RM50,000 lagi. RM50,000 lagi tengok ada hutang tak dia dengan manusia, selesai dah dia dengan Allah pula. Kok dia mampu dah nak pergi umrah ataupun pergi haji, tapi duk tangguh tak gigi haji dan juga umrah. Siapa panggilan haji yang pertama tak pergi sebab apa? Tahun tu sibuk, tolak dulu, tahun depan lah kalau panggil kita pergi. Maka wajib dah atas dia pergi. Begitu juga dengan umrah. Andai dia tangguh lagi, tolak dulu yang tu, badal haji, badal umrah. Lepas tu baru pergi pada wasiat kalau ada. Tanya orang yang dengar wasiat daripada dia, ada wasiat tak si mati ni? Ada wasiat. Berapa lagi baki? Katakanlah ada RM50,000. Katakanlah RM60,000 lah, senang nak kira. RM60,000. Dia wasiat bila? Dia wasiat dekat-dekat dah nak mati. Tengah sakit nak mati dah. Dulu 1/3. Kalau dia kata dia wasiat ketika dia sihat walafiat lagi, tapi dia tak buat selalu, dia tak buat terus. Kalau dia buat terus selesai lama dah. Dia nak buat berapa? RM60,000 ada. Dia nak buat 60 selesai dah. Tapi dia wasiat pada si fulan bin si fulan, sahabat dia yang rapat dengan dia. Dia kata kalau aku mati, aku wasiatkan duit RM60,000 ni untuk rumah anak yatim contoh. Maka pada masa itu 1/3 lulus dulu. 2/3 lagi, maknanya RM20,000 lulus dah. RM40,000 lagi kena himpun waris. Himpun waris, tanya waris. Dulu fulan ni si mati ni wasiat pada saya waktu dia sihat dulu. Kalau dia mati, maka RM60,000 duit dia, aset dia ni wi ke rumah anak yatim. Waris pun dengar RM40,000. Banyak kalau kita bagi sama kita. Tak boleh kata apa. Dah waris kata dia nak, percuma kata tak ada penak apa-apa boleh dapat RM40,000. Bagi dua pula RM20,000 seorang kita. Lagi kan kerja tak mari sempat beribadat, boleh free lagi. No, tak gitu waris. Waris lagi suka dapat free-free gitu. Sebab tu harta yang ada kalau kita nak buat sekarang.
Sebab wasiat 1/3 walaupun waktu sihat. 2/3 lagi kena tanya waris. Dah dia wasiat gitu, tak apalah, kita bagi semualah. Tu kalau waris baik tak apa. Kalau waris kata kita nak, tak boleh kata apa. 2/3 tu hak waris dah. Lepas tu lesar wasiat barulah pusaka. Baru bagi pusaka. Baik. Kalau ada lagi, kalau tak ada dah tak ada. Tak ada bagian pusaka. Mana tadi? Telah difardukan kamu apabila hadir seorang kamu oleh mati, yakni sebab mati. Kalau dalam tafsir Arab disebut asbabuhu wa alamatuhu, sebab mati ataupun tanda-tanda mati. Jika tinggal ia orang yang hadir akan mati tu akan harta, yakni harta yang banyak. Harta situ maknanya harta yang banyak. Harta tu pun Allah Ta'ala guna perkataan khairan, tak guna perkataan malan. Tengok Allah Ta'ala bercakap, cara Allah Ta'ala bercakap, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Allah Ta'ala tak kata in taraka malan. Kan clear tu, sebut malan clear, harta. Tapi dak Allah Ta'ala guna khairan. Khairan ni kalau ikut asal makna terjemah kan, kebajikan yang besar. Patutnya tak jadi isu. Walaupun katakanlah yang dia wasiat tu adalah kepada orang suku sakak dengan anak beranak, katakanlah, dia tetap kebajikan kepada si mati. Tapi kita ni tak boleh lah. Kalau apa, duit yang kita simpan sekian lama waktu kita hidup yang banyak tu, dia mengalir kepada orang dekat-dekat kita tak kisah sangat. Gi kepada anak, gi kepada bini, gi kepada mak ayah kan pusaka. Tu orang-orang yang berhak dalam pusaka contoh. Yang tu kita tak kisah sangat. Tapi kalau gi yang jauh-jauh, gi pada sahabat wasiat. Ataupun pergi kepada pak saudara yang jauh-jauh, yang tu kita berasa terkilan, harta dia yang banyak pergi pada orang suku sakak. Tu kita, nilaian kita pada Allah Ta'ala guna khairan. Dia tetap kebajikan bagi si mati. Bila sebut khairan, tanggung khairan azima, kebajikan yang besar kepada si mati. Ada pelik apa? Pahala untuk si mati tu walaupun puluh-puluh ribu pergi kepada orang suku sakak contohnya, pergi ke mana? Ma'at tahfiz, pergi ke mana? Rumah anak yatim, pergi ke mana? Ma'had, madrasah, pondok dan sebagainya lah. Tak apa, itu adalah khairan bagi si mati. Tu kalau orang faham gitu tak ada masalah. Tapi bila orang tak faham, dia ikhtiar. Macam mana kita nak suruh kita juga dapat ni? Baki-baki yang masih ada ni, kalau juta kat jawab dia, cari ikhtiar. Biar kita lah boleh dapat baki-baki yang ada ni, kita anak beranak. Ikhtiar cari ikut mahkamah, ikut itu, ikut ini dan sebagainya lah. Sebab harta siapa tak nak? Manusia. Kita hamba Allah Ta'ala ni ada dalam hati kita hubbul mal, cintakan harta. Baik. Mana tadi? Jika tinggal ia si mati itu akan harta, yakni harta yang banyak itu akan berwasiat. Difardukan kamu berwasiat. Gitu. Difardukan kamu akan berwasiat bila si mati itu meninggalkan harta yang banyak. Itu bahasa ringkas, mudah untuk kita faham. Baik. Wasiat ni kepada siapa? Harta yang banyak ni kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Bagi dua ibu bapa. Ni cerita dah khilaf ulama ayat ni. Khilaf ulama ayat ni. Kata ulama ayat ni mansukh dah. Kata ulama dak. Ayat ni masih lagi ayat muhkam. Depan nanti dia akan cerita ayat ni ayat mansukh. Diambil pendapat yang mengatakan ayat ni ayat mansukh. Bagi ulama yang mengatakan ayat ni ayat tak mansukh,
Lepas tu gunanya bila? Gunanya dulu-dulu. Dulu-dulu ketika awal-awal Islam dulu, ada anak yang dah memeluk Islam, meninggal, ada harta banyak, mak ayah tidak Muslim, tak memeluk Islam. Dia ikhtilafuddin, perbezaan agama, salah satu daripada manik. Salah satu daripada perkara yang menghalang seseorang itu mewarisi harta. Sebab Nabi sebut dalam hadis, apa? Nabi sebut la yarithul muslimul kafira. Kalau yang mati itu seorang muslim, maka yang kafir itu tak akan mewarisi harta muslim. Begitulah akasnya, sebaliknya. Kalau mak ayah yang meninggal tu muslim, kaya raya, anaknya kafir lagi, maka tak boleh nak mewarisi. Kata ulama, ayat ni guna dulu-dulu. Sebab tu wasiat tu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Baik. Ada ulama kata dah, hukum ni dah dimansuh. Mansuh hukum. Ayat ada. Ayat ada lagi kita boleh baca ni. Cuma hukumnya dah dimansuh. Mansuh dengan apa? Mansuh dengan ayat miras. Ayat apa? Ayat berkenaan dengan pusaka lah. Sebab mak ni termasuk dalam orang yang layak menerima pusaka. Tak perlu dalam berwasiat pada dia. Aku wasiat bagi kepada mak. Tak perlulah sebab mak ada dah bahagian pusaka dia. Dalam Quran ada sebutlah. Baik. Mana tadi? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Yakni bagi dua ibu bapa. Satu, dan segala qarabah. Siapa segala qarabah ni? Adik-beradik. Apa adik-beradik ada dalam pusaka lah kau. Dan segala qarabah, yakni segala adik-beradik. Bagi itu dengan keadilan. Wasiat tu mestilah dengan keadilan. Apa makna keadilan? Bukan keadilan parti ni. Aku ingat parti keadilan pula. Keadilan sini terjemuh kepada bil ma'ruf. Terjemuh kepada bil ma'ruf. Baik. Apa maksud dengan keadilan? Tu dia hurai. Dengan tu dipanggil bayan. Bayan kepada adil. Nak terangkan apa maksud adil sini? Dengan tiada lebih atas sulus. Sulus ni 1/3. Jangan lebih daripada 1/3. Satu syarat dia, adil tu. Kalau si mati tu tinggal harta 3 juta, maknanya wasiat dia jangan lebih 1/3. 1/3 maknanya sejuta lah kalau 3 juta. Kalau 300,000, 100,000. Maknanya kalau dia wasiatkan 200,000, tu tak ma'ruf dah tu. Dia nak meninggal, dia sakit nak meninggal. Aku wasiatlah harta ada 300,000 duit dalam bank tu, dia kata 200,000 tu bagi ke rumah anak yatim lah. Tu tidak ma'ruf tu. Maknanya dia kena tahu lah, harta dia ada 300,000, aku wasiatkan 100,000 tu kepada apa? Kepada rumah anak yatim. Lulus. 1/3. Adapun 2/3 tak lulus lah. Sebab dia tak termasuk bil ma'ruf. Satu, dia kata tidak lebih atas sulus, tidak lebih daripada 1/3. Baik. Yang kedua, bil ma'ruf, dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Tak boleh ke? Ada 2 orang anak, ataupun apa, melebihkan anak yang kaya daripada anak yang miskin. Macam mana? Dia marah pada anak dia yang miskin. Dulu waktu dia suruh anak dia mengaji sekolah, yang miskin ni contoh. Yang miskin ni malah mengaji, duk bangkang dia tiap-tiap masa. Dia suruh mengaji, tak nak mengaji, dia hantar pergi sekolah, ponting sekolah contohnya. Lepas tu mulalah, selepas beda apa dah membesar jadi orang dewasa, mula susah hidup. Yang seorang ni rajin ikut suruh mengaji, atas tuition pergi tuition, belajar cemerlang, apa kerja senang. Walaupun dia marah macam mana pun tak boleh dia wasiat bagi kepada yang kaya ni lebih daripada yang miskin, ataupun tak payah bagi pada yang miskin, tak boleh, tak termasuk dalam ma'ruf.
Gitu harta ni. Marahlah macam mana pada anak dia berhak terima juga. Kita beti kepada seorang anak kita ni sebab apa? Degil sungguh. Daripada kecil sampai besar kita kenal perangai dia degil. Tak payah bagi pada dia satu sen pun daripada harta yang aku tinggal. Tak ada. Pejam mata je kita, dia dapat bahagian dia. Tak ada untung pun bergaduh dengan waris ni. Sebab tu kita mengaji bab silaturrahmi. Hadis bab silaturrahmi tu sangat-sangat penting. Hubungan silaturrahim. Baik. Mana tadi? Dua tu dibagi contoh. Dengan tiada lebih atas sulus, satu tak boleh lebih daripada 1/3. Yang keduanya tidak melebihi yang kaya atas yang miskin. Gitu. Baik. Haqqan 'alal muttaqin. Sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah, maknanya orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, mesti dia akan meninggalkan wasiat untuk diselesaikan oleh waris kalau dia ada perkara yang tak sempat dia selesaikan. Sebab takut nak pergi menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan urusan kita masih lagi ada tergantung. Tulis siap-siap hutang kita ada banyak mana. Lepas tu dekat-dekat nak mati beritahu bini, buka lah dalam laci tu ada lagi hutang ni saya tak sempat nak selesai dengan fulan bin si fulan. Pandailah bini kita selesai pula, rezeki Allah Ta'ala luas insya-Allah. Baik. Mana tadi? Ini hukum, ini diambil pendapat. Satu pendapat ni saya sebut dah tadi. Ini hukum, makna ini satu pendapat mansuh dengan hukum pusaka. Mansuh ni maknanya dihapus hukum dia. Tak terpakai lagi lah hukum wasiat ni kepada mak ayah dengan adik-beradik. Tak terpakai. Sebab mereka menerima pusaka. Ini hukum mansuh dengan hukum pusaka. Dan dengan hadis. Ada hadis Nabi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Nabi kata fala wasiyata liwarithin. Nabi kata maka tidak ada lagi wasiat kepada waris. Waris maknanya orang yang berhak menerima pusaka. Setelah selesai semua yang saya sebut tadi, tajhizul mayyit dah nombor 1. Yang kedua hutang anak Adam, hutang Allah Ta'ala selesai nombor 2. Yang ketiga wasiat, yang keempat tu ada baki lagi, yang tu bagi sesama waris. Ada persen dia, 1/8, 1/4 dan sebagainya lah. Baik. Tu ada hadis Nabi sebut la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat kepada waris. Tu dia sebut hadis tu. Dengan hadis la wasiyata liwaris, tiada wasiat bagi waris. Hadis dia panjang sikit. Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala memberi setiap orang itu akan hak masing-masing. Kemudian Nabi sambung fala wasiyata liwarithin. Maka tidak ada wasiat bagi waris. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa tukar akan dia apa? Akan dia wasiat. Dia hurai dah apa makna dia tu, wasiat selepas dia. Maka barang siapa tukar akan wasiat, kemudian daripada dengar wasiat tu, boleh jadi ada orang khianat kan. Tengok harta banyak sangat, 3 juta. Dia suruh wasiat 1 juta. 1 juta pun banyak dah. 1/3 si mati ni tahu. 1/3 lulus. Maka dia bagi tahulah 1 juta ni kau bagi kepada rumah anak yatim contohnya. Maka orang yang dengar wasiat ni tengok 1 juta, dia mari rasa apa? Rasa naklah sikit daripada 1 juta tu. Kita bagi 500,000 je lah. Gitu contoh. Ni Allah Ta'ala nak cerita tentang ni. Siapa yang ubah? Yang ubah wasiat yang telah disampaikan.
ataupun yang dia dengar wasiat tersebut, fa innama, kata Allah Taala, ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka hanya dosanya, yakni dosa tukar wasiat tu, atas segala mereka itu, jadikan dia mereka, atas segala mereka yang menukar mereka itu akan dia akan wasiat. Dosa atas orang tukar. Si mati tak dosa dah. Dia dah bagi wasiat dah, 1/3 daripada harta dia suruh bagi kepada institusi tertentu, orang tertentu, manusia tempat-tempat tertentu contohnya. Tiba-tiba orang yang mendengar wasiat ni ubah, maka kata Allah Ta'ala, yang berdosa ialah orang yang tukar wasiat tersebut. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Orang yang tukar wasiat tu dia berdosa. Dia dalam isu ni ada dua istilah. Satu kita panggil musi. Musi ni, kalau kita nak meninggal, kita lah musi tu, orang yang mewasiatkan kita. Satu lagi dia panggil musalahu. Musa, mim waw sad, ya tak ada titik, alif maksurah dipanggil musalahu. Musalahu ni lah orang yang menerima wasiat tu. Orang yang dengar apa yang kita sebut tu saat kita sakit, ataupun katakanlah bukan kita sakit, waktu kita kita duduk dengan dia, kita rapat dengan dia, kita bagi tahu dah. Rapat dia lagi dengan bini kita yang tu, kita bagi tahu pada dia, sahabat kita, aku ada dalam bank tu 300,000, kalau aku mati atau apa-apa berlaku pada aku, ambil 100,000, 1/3 daripada harta duit yang aku ada tu, bagi kepada fulan bin fulan contohnya. Maka kita orang yang dengar ni dipanggil musalah. Musalah. Baik. Jadi yang ubah ni ialah musalahu tu lah. Setelah dia dengar dah daripada musi, maka dia ubah. Maka kata Allah Ta'ala, dosa tu akan kena atas musalahu, orang yang mendengar wasiat tu. Lalu Allah Ta'ala tutup ayat, innallaha sami'un alim. Tengok, bila Allah Ta'ala bercakap tentang dosa, Allah Ta'ala cerita tentang jenayah, orang ubah walaupun tak ada orang dengar. Olehnya yang rapatlah yang diberitahu wasiat ni. Maka Allah Ta'ala kata, innallaha sami'un alim, bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar. Walaupun tak ada orang lain dengar. Ni ayat ni dipanggil ayat wa'id ni, ayat amaran daripada Allah Ta'ala. Dipanggil ayat takhwif, ayat menakutkan manusia. Kalau mu berasa nak tukar, tak ada orang dengar, harta dia banyak, mu dengan dia je tahu, dia dah meninggal dah, tak ada orang dengar, tak ada saksi. Ingat, aku tahu, kata Allah. Aku duk dengar sekali, maknanya walaupun tak ada orang ketiga yang mendengar, aku dengar, kata Allah Ta'ala. Itu dipanggil ayat wa'id, ayat amaran, ayat takhwif, ayat yang berbentuk menakutkan. Jadi Allah Ta'ala kata bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar, lagi yang amat melihat. Dia tulis tukar melihat tu, terjemuh kepada alim tu sepatutnya yang amat mengetahui. Gitu. Tersilap cetak boleh jadi. Tuhan yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Sebut dah sifat mendengar Allah Ta'ala, mengaji dalam Usuluddin, dia punya ta'alluq sifat mendengar Allah Ta'ala ni inkishaf. Inkishaf ni maksudnya tembus. Bila sebut tembus, maknanya tak ada tempat yang terdinding daripada pengetahuan Allah Ta'ala, daripada pendengaran Allah Ta'ala. Duduklah di dalam bilik mana sekalipun, 2-3 pintu nak masuk baru boleh sapa ke bilik tu, ataupun puluh-puluh lapis dinding nak sapa ke tempat tersebut, situlah kita dengar wasiat daripada fulan yang meninggal ni. Kata Allah Ta'ala, aku dengar. Sifat dengar Allah Ta'ala tu tembus. Kita duduk di mana sekalipun, duduk dalam bumi,
Dalam apa? Dalam bumi yang paling dalam sekali, dia tetap sampai kepada pendengaran Allah Ta'ala. Tak ada yang tersembunyi maknanya. Kalau manusia ni boleh pegang di hati dia, di i'tiqad dia, Allah Ta'ala ni sami', tak buat dosa lah kita. Sebab apa? Nak mengumpat macam mana Allah Ta'ala duk dengar. Nak mengata keji macam mana Allah Ta'ala duk dengar. Nak keluar perkataan jahat macam mana Allah Ta'ala dengar. Bila dengar, dia akan balas setiap kejahatan yang kita buat. Tu kalau dia sebati dengan jiwa kita. Tapi sebab tak sebati, bila tak sebati ni kena ingat, baru beringat kita. Time tak ingat, jawab dia tak ada apa-apa, macam tak ada Tuhan lah kita. Sedap time tu duk mengumpat sejam, mengumpat saja contoh. Sejam mengumpat saja. Sebab apa? Tak teringat yang Allah Ta'ala ni maha mendengar. Balik rumah, Allah berasa berdosa. Sebab apa? Allah Ta'ala dengar. Tu sebab jiwa kita tak sebati dengan apa? Dengan i'tiqad. Percaya dah, cuma rasa tu tak sebati dengan jiwa. Baik. Innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala tu Tuhan yang amat mendengar lagi yang amat mengetahui. Baik. Allah Ta'ala sambung lagi. Faman khafa min musin janafan au ithma. Maka kata Allah, barang siapa situ musin tu lah, orang yang mewasiat. Maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu cenderung daripada. Cenderung daripada ni maknanya meninggalkan. Itu cenderung daripada. Cenderung daripada yang benar. Yakni meninggalkan yang benar. Kena hurai gitu. Maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu cenderung daripada yang benar, yakni meninggal yang sebenar dengan khata'. Khata' ni apa? Khata' ni salah atau dosa. Khata', salah atau dosa. Macam mana berwasiat yang salah, berwasiat yang berdosa ni? Bayan dia, keterangan dia. Nak tahu wasiat yang salah, wasiat yang berdosa dengan melebih atas thuluth. Tu kalau orang yang nak meninggal, dia tahu bahawa wasiat lebih daripada 1/3 tu tak boleh. Dia wasiat juga lebih daripada 1/3. Tu dipanggil wasiat tu wasiat yang berdosa. Dengan melebih atas thuluth, atas 1/3, atau tentu yang kaya saja. Jangan bagi pada yang miskin. Jangan bagi pada yang miskin, bagi yang kaya-kaya je. Tu berdosa tu tak termasuk dalam yang ma'ruf tu. Maka jawab Allah Ta'ala, fa aslaha bainahum, maka berbuat suluh. Apa suluh? Dia terjemah dah, damai ia antara mereka itu. Mereka itu mana ni? Antara dua yang saya sebut tadi, musi dengan musalah. Kalau katakanlah musalahu tahu, musi tak erti, dia tak mengaji, boleh jadi musi ni. Musa tahu 1/3 je wasiat ni. Ataupun dia wasiatkan kepada yang kaya lah, mu bagi, jangan bagi pada yang miskin. Musa lahu tahu, musi tak erti sebab tak mengaji. Maka kena buat suluh lah, kena buat damai, bawa berbincang lah gitu. Bawa berbincang, yang aku mengaji tak boleh lebih daripada 1/3 wasiat. Walaupun mu wasiat pada aku ni duk sihat-sihat lagi, tak ada penyakit apa lagi, tetap 1/3 yang lulus, 2/3 lagi kembali kepada waris. Dia nak tak terima wasiat yang lebih daripada 1/3 ni. Kalau waris tak kisah tak apa, tapi kalau yang waris kisah tak boleh, dia jadi harta pusaka dah. Gitu. Kalau Musa lahu reti. Begitu juga kalau musi reti, Musa lahu tak reti, mau beringat jangan ubah wasiat aku ni. Tu dipanggil suluh. Dipanggil berdamai. Maka berbuat suluh damai ia antara mereka itu dengan suruh buat adil. Dua-dua tu maknanya. Musi pun kena berlaku adil pada berwasiat,
Musalahu pun kena berlaku adil juga dalam menerima wasiat. Beza tu dua tu. Fala ithma alaih, maka kalau dua-dua begitu berlaku adil, berlaku damai antara dua tu, faham dua-dua, maka tiada dosa atasnya, atas barang siapa, atas musi tu. Lalu Allah Ta'ala tutup ayat ni. Bila tak berdosa, maka Allah Ta'ala pun tutup, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya, bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni dan lagi kasih sayang akan hambanya. Tambah akan lagi sedap. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni dan lagi kasih sayang hambanya. Itu Allah Ta'ala. Jangan risau, walaupun sebesar mana dosa, Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang ghafur, yang sangat mengampun dan juga yang sangat kasih akan hambanya. Habis itu. Ayat wasiat selesai. Lepas tu nak tengok pendetailan dia, kena buka kitab fiqh lah. Tuan-tuan mengaji dalam kitab fiqh lah pula. Satu bab ada dalam kitab fiqh ni berkenaan dengan wasiat. Banyak lagi lah pecahan-pecahan dia, pembahagian perbahasan dia berkenaan dengan wasiat ni. Baik, habis itu. Sikit lagi. Hukumus shaum. Hukumus shaum, hukum puasa. Baik. Ayat berikutnya, panjang ayat ni, berkenaan dengan puasa. Puasa ni apa? Puasa ni dari sudut bahasa imsak. Tak kira asal nama dia imsak, asal nama dia tahan, maka dia panggil puasa. Macam Maryam. Allah Ta'ala cerita dalam surah Maryam, kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Itu. Aku bernazar dengan Allah Ta'ala. Maknanya aku wajibkan atas diri aku berpuasa. Puasa apa sini? Puasa daripada makan minum sebagaimana kita faham di definisi syarak. Tak. Apa maksud Maryam berpuasa di sini? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tak akan bercakap dengan siapa-siapa. Tu menahan diri daripada bercakap, dia panggil puasa. Pada lurah, yakni pada bahasa, menahan diri daripada buang air kecil. Imsak tu dia panggil. Tu dia panggil puasa tu pada lurah. Menahan diri daripada buang air besar, cari penyakit tu semua tu. Molek orang cari jalan nak suruh apa, keluar benda-benda kotor dalam usus, kita tahan. Cuma nak sebut contoh. Kalau kita menahan diri daripada apa, mengeluarkan air kencing ke ataupun air besar ke, itu dipanggil imsak ataupun puasa dari sudut bahasa. Adapun dari sudut syar'i, dari sudut istilah syarak, puasa tu sebagaimana yang kita tahu itulah, menahan diri daripada muftirat, daripada segala perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, hingga ghurubus syams, sehingga terbenam matahari, beserta dengan niat. Itu dipanggil definisi pada istilah syarak. Mula tahan diri itu start di bila? Start di fajar subuh. Habisnya bila tenggelam matahari. Duk mana waktu tenggelam? Dalam kereta. Ada air? Tak ada air. Ada makanan? Tak ada makanan. Tak payah korek hidung. Batal dah puasa. Ada orang duk mengajar dulu-dulu gitu dia. Dia buat gorah tu. Kita ambil serius. Air tak ada, makanan pun tak ada, macam mana nak batal puasa ni? Korek hidung dia kata jilat dia kata. Berat ngajar gitu. Dah habis je terbenam matahari, habis tu puasa kita tu. Walaupun kita tak berbuka. Sebab definisi syarak kan gitu. Istilahnya pada syarak puasa tu tak daripada terbit terbit fajar masuk subuh sehinggalah terbenam matahari. Tu je tempoh kita puasa. Tak berbuka ke kita, berbuka ke tak puasa dah kita di waktu malam tu. Tak makan-makan kita sebab apa? Tersekat dalam jam, banjir kilat di Kuala Lumpur katakanlah.
Tak sampai-sampai kita pukul 8 dah tak sampai lagi. Maghrib pun semayang ihtiram waktu dalam kereta. Masuk isyak dah. Tak puasa dah kita tu. Aku puasa lagi ni. Pukul apa dah? Pukul 8. Dah mu tak ngaji tu ada. Gitu. Tu kena fahamlah definisi al-shaum. Sini tak ada sebutlah sebab kita lalu ikut ayat Quran, ikut tafsir. Baik. Habis dulu situ maksud isyarah akan datang, pertemuan akan datang insya-Allah kita tengok ayat berkaitan dengan puasa. Ayat ni sedikit panjanglah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.